Okey, kita di sini. InsyaAllah kita boleh guna apa? Mak mangku. Dik Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada ni di kanan tuan-tuan, ini adalah Bukit Safa, di mana tempat permulaan sa'i. Ya, Bukit Safa yang bermula di sini sampailah di Bukit Marwah. Kata Imam Hasan Al-Basri, di antara tempat mustajab doa adalah di Bukit Safa. Di sini tuan-tuan, Safa dan Marwah ini, Bukit Safa dan Marwah ini menjadi syiar lambang dasar Islam. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Ya, dalam yang baca ini. Jadi tuan-tuan, Bukit Safa ini menjadi saksi bahawa Sayyidatina Siti Hajar berulang kali sebanyak 7 kali mencari air di mana di Kaabah itu. Belum ada Kaabah diletak di Ismail, sebab ditinggalkan Ismail dan Hajar, tidak ada pekanan. Kita sebelum pergi Mekah ni tuan-tuan, anak-anak Mekah siap masuk lah. Banyak sekian. Kita balik ayat tak cukup. Tak cukup lah. Maka dia bila pegang dia lupa dah. Itu Ismail dan Hajar ditinggal apa pun oleh Nabi SAW. Dan air pun tak ada. Lempah gersang yang tidak ada sikit pun makanan di sini. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa Nabi Ibrahim itu, ya Rasulullah, ya, dibagi rezeki. Dan ini datang segala rezeki je ni. Segala buahnya ada tuan-tuan kat sini. Kat Malaysia tak ada, sini ada buah petai ada. Saya katanya buah durian di Pindaun, di Azizim, sebiji 100 ringgit siap. Dia kata ambil ni buah durian, dia kata ni buah durian, buah dusun pun. Jadi tuan-tuan, di sini permulaan sa'i bermula di Bukit Safa, disudahi di Bukit Marwah. Ada juga jemaah mula di Bukit Marwah, sudah di Bukit Safa. Atau salah. Kadang dia kata, Ustaz, saya ambil di tengah-tengah, senang. Tak sah juga. Dia mesti bidayah di Safa dan nihayah berakhirnya di Bukit Marwah. Dia ada beberapa tingkat, di bawah ada satu. sebelah sana. Masuk awal sekarang berkata sejuk, ada ikon. Di kamar. Masuk di kamar. Jangan letakkan, tak payah dia. Tak payah dia. Duduk bukit nampak. Di depan dan di kamar duduk bukit ada. Dan dekat satu, ada 3 dan di tengah siap lagi yang untuk 5 tingkat. Cepat. Ya. Dulu Bukit Marwah ini sampai di sini. Di sini juga termasuk pelataran Bukit Marwah, Bukit Safa. Ya. Dan kita bersa'i ini di tempat yang termaklum. Okey. Apa yang berlaku peristiwa di sini tuan-tuan? Di sini di antara Safa dan Marwah dulu ni, di keliling Kaabah ini ada berhala maksud. Dalam Quran disebut berhala yang besarnya ialah 4. Yang pertama Nailah, Isam, Latta dan Uzza. Latta, Uzza, Nailah, Isam yang orang yang paling besar. Yang kecil-kecil ni ada 360 di keliling Kaabah. Dan dalam Kaabah itu juga simpan yang berhala.
Jahat tak jahat orang kafir Quraisy dulu. Mereka sampaikan dalam Kaabah tu pun berzina, pernah berzina. Berzina di dalam Kaabah dan dihukum. Dan dihukum itu, dan dia kena buat kesalahan lagi, dia kena buat cipta patung. Satu nama Nailah, satu nama Ishak. Itu nama orang yang berzina tadi. Kemudian dia kena letak di sini satu, letak di Safak Marah satu, supaya orang tengok dia ni orang yang paling jahat sekali. Lama-lama orang tengok orang puja sembah. Bila tu bila disyariatkan supaya bersa'i, orang Islam kan nak sa'i. Sebab dia kata nak sa'i ni, kita tengok Islam berhala tadi. Lalu turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tidak ada kesalahan lah yang buat haji bersa'i. Tidak ada kesalahan, ya. Jadi kita bersaing tak menjadi kesalahan. Di antara pakai Safa dan pakai Marwah. Terima kasih. Ini ada di sini okey sikit boleh tak? Dia tu dia orang lain. Jadi bila bersaing tak jadi kesalahan pada kita. Di Bukit Safa ni juga tuan-tuan, nampak bukit bulu tinggi. Kata Nabi, ada 10 alamat kiamat yang besar akan berlaku kiamat. Pertama sekali, khurujud Dajjal, keluar Dajjal. Dajjal akan keluar. Dajjal ni dah ada ke belum? Dajjal dah ada dah. Pada zaman Nabi pernah baca dalam majlis, datang yang pertama Tamim At-Tawi. Dia kata kami berlayar di lautan dalam, kapal kami dipukul ombak sebulan. Hanyut sebulan sampai ke mata terbenam. Kami turunkan kapal-kapal kecil, kami pergi ke satu tempat pulau, kami disambut oleh seekor binatang. La ya'rifu minna, kami tak kenal binatang apa ni, burung tebal. Datang ke kita, kami tengok ke atas, binatang tadi kata nama aku Jassasa. Binatang kata nama aku Jassasa. Apa makna Jassasa? Mata-mata gelap. Apa mata-mata gelap? Banyak tanya orang. Tengok banyak tanya sana. Di dalam gua sana ada makhluk menunggu kamu. Dia pun masuk dalam gua, dia tengok sebesar-besar manusia yang dirantai, dibelenggu. Sebesar-besar manusia yang dirantai, yang dibelenggu. Kemudian tanya, siapa nama kamu? Dia marah balik, tak nampak ke apa yang kena pada aku? Lama dia mengakulah. Dia kata, Muhammad dah ada ke belum? Muhammad dah ada dah. Muhammad dah ada. Baik tak Muhammad? Baik. Marah suka. Ya? Jadi, banyak pula lagi. Kemudian dia kata, nama aku Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal, dia manusia. Hidung mancung, mata dia biru. Rambut dia tengok di belakang berketak-ketak. Hitam, berkilat. Ikan mayang rambutnya, hidung mancung macam burung gang tu. Mak dia padang gemuk, bapaknya, nenek, datuknya dukun Yahudi bernama Syahud. Dajjal ini keturunan Yahudi. Rupanya Yahudi ni jahat. Dajjal ini keturunan Yahudi dah ada dah. Dan kata Nabi, Dajjal tak dapat masuk ke Mekah dan Madinah kerana di tangan malaikat yang mengawal ke Mekah dan Madinah. Jadi kita yang masuk ke Mekah ni bukan keturunan Dajjal. Confirm. Keturunan Dajjal tak boleh masuk. Allah dah larang dah tu. Kalau orang Kedah dia marah. Dia kata apa? Dajjal. Berat tu Dajjal tu. Orang jahat sekali. Dajjal tadi bila dia keluar, 70,000 syaitan akan jadi tentera ni. Tapi dia tak boleh masuk. Yang kedua, Dajjal ni akhirnya bila dia mengaku saja Allah pecahkan mata kanannya dan jojolkan mata kiri ke warna hijau. Kita buat juga Incredible Hulk hijau badan. Tapi Allah jojolkan mata dia. Dia tulis di dahinya kafara, kafir. Di Bukit Safa ni juga tuan-tuan. Yang kedua, Nabi kata yang tak boleh masuk Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj juga keturunan Yahudi. Yahudi ni dulu, kini dan selamanya memang jahat. Di Bukit Safa ini sebab yang ketiga.
khuruj dabbah, keluar binatang. Binatang akan khuruj dabbah, keluar binatang ke Sabah. Dah nampak ekor ke tak? Dah nampak ekor binatang? Belum lah. Alamat lagi lagi macam. Binatang ni keluar, dia akan bangun dengan kaki, angkat kaki ke atas. Islam, kafir. Islam, kafir. Masa tu di Kaabah di sini dah ada orang yang tak Islam. Pakai jubah macam kami pakai ini, pakai macam tuan-tuan, nama-nama macam kita, nama Islam, tetapi tidak Islam. Binatang ni akan beritahu Islam, kafir, Islam, kafir. Itu bermakna alamat kiamat dan Islam dan kiamat akan ada lagi keluar api, keluar asap dan matahari akan naik di sebelah barat dan terus sebelah timur. Itu dah. Dan Kaabah ini akan diruntuhkan oleh orang Yaman. Sebelum ni Kaabah nak diambil oleh Abraham, tetapi tak berjaya dan akhirnya Kaabah diruntuhkan oleh orang Yaman. Itu bermakna akhir dah Yaman kita. Okey, Ustaz. Datang dari sini Jabal Abi Kubais. Ini Jabal Abi Kubais nama. Dan sekarang ni terletak di atasnya istana tetamu raja. Ada 5,000 bilik dalam tu. Dan biasanya setiap tahun 1,000 je penuh. 4,000 lagi kosong dipenuhi oleh tetamu-tetamu yang tak nampak. Jadi istana tetamu raja. Baru ni yang di Tuan Agong datang haji. Di sini dia pasang. Jadi pengiring-pengiring dia jual yang pergi Zamrud. Keluarga yang di Tuan Agong di sini. 5,000 tahun lalu di atas bukit ini Nabi Allah Ibrahim memanggil kita. Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kamu ibadah haji, maka tunaikan haji. Bila seruan ini, sebaik saja Nabi Allah Ibrahim selesai membina Kaabah. Lepas membina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Allah, terimalah doa kami dan ibadat kami membina Kaabah. Betul Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, azim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya, wahai Allah, manusia kalaupun ada bukan di daerah tempat lain. Jadi bagaimana nak sampai suara ini? Lalu Allah Ta'ala kata, azim, panggil, wa alayyan tubla, dan aku yang akan menyampaikan suara itu. Jadi Nabi Allah Ibrahim terfikir, apakah teknologi yang paling canggih pada ketika itu untuk menyampaikan suara? Jawapannya ialah berada ataupun memanggil manusia dari tempat yang tinggi. Itu yang mulanya sampai sekarang setiap masjid ada menara. Kan? Sebab dulu, ceritanya dulu kita melaungkan azan daripada menara ini. Jadi Nabi Allah Ibrahim di Jabal Abi Kubais ni lah. Nabi Allah Ibrahim memanggil kita dan alhamdulillah kita telah selamat sampai pada tahun ni. Dan sah kita bukan keturunan Dajjal itu. Apakah kelebihan kita boleh pergi tahun ni? Sah memang kita bukan Dajjal. Alhamdulillah, syukur. Ibu dimulakan, Nabi Allah Ibrahim ketika memanggil kita datang menunaikan ibadah haji, maka kita telah pun menyahut ketika berada di alam roh. Ini dalam tafsir Imam Qurtubi ceritakan. Ada yang sahut sekali, ada yang sahut beberapa kali dan banyak kali. Yang beberapa kali dan banyak kali lah, itu yang datang berulang kali ke Tanah Suci Mekah, sama ada haji ataupun umrah. Ini marilah sama kita mengambil barakah di tempat yang barakah ini. Kerana dulu bukit ni bersambung dan Kaabah itu adalah lokasi yang paling rendah sekali. Dia lembah paling rendah sekali. Sebab dulu kalau hujan Kaabah tu banjir, sebab di kawasan yang paling rendah sekali. Dan dia ada fitnah besar kepada air Zam-Zam oleh saintis barat yang awal-awal ialah dia kata air Zam-Zam tu adalah air kotoran. Sebab penduduk Mekah ni buang air besar, buang air kecil pun masuk dekat air Zam-Zam. Dan saya sempat tengok dokumentari ada kat sekali keluar kat TV kita, kisah dua penyelam profesional. Dia masuk kat air Zam-Zam tu, dia nak check. Setelah 2-3 jam dia berenang masuk dalam tu, memang dia tak jumpa. Jadi yang dia perasan sekarang ni dia berada di lautan yang sangat luas. Lalu dia keluar balik. Dia kata memang
kolam Zam-Zam bawah ni satu lautan yang berasingan, tak ada kena-mena dengan air kumbahan manusia yang tinggal di kota. Itu air Zam-Zam yang kita minum hari ini, dan kita ada lagi seminggu, mungkin ada setengah kita terlepas pandang. Kita kena banyak minum air Zam. Dan di antara tanda perbezaan kita dengan orang munafik ialah orang munafik ni tak peduli dengan Zam-Zam. Dia macam tak kisah ada air Zam-Zam. Tapi orang beriman dia kisah. Pagi ni pastikan minum air Zam-Zam. Air yang mula-mula sekali dia minum air Zam-Zam. Air yang terakhir sekali sebelum tidur, lidah ini, rongkong ini minum air Zam-Zam dan berdoa. Mohon barokah. Kemudian satu lagi berkaitan dengan Bukit Sofa ni. Bukit Sofa ni ada satu kisah yang menarik, iaitu di Bukit Sofa ni lah Nabi memulakan dakwah terang-terangan setelah bersembunyi selama 3 tahun. Nabi buat satu kenduri kecil, majlis makan, dan ketika majlis makan itu berlangsung, Nabi menyuruh untuk umat Arab pada ketika itu untuk kembali meninggalkan berhala dan bersama-sama dengan agama tauhid. Apa yang berlaku? Abu Lahab ketika mendengar syarahan itu, dia memarahi Nabi SAW, kata, "Tabbat, celaka kamu wahai Muhammad." Ketika Nabi memulakan dakwah, lalu turunlah ayat yang terkenal, "Tabbat siada Abi Lahabin wa Tab." Surah apa tu? Apa nama surah? Biasa kita sebut surah Tabbat Yada. Senang sekali lah. Dia dah ambil depannya. Surah Al-Masad. Ni sini bawa kaki Bukit Sofa ni turun ayat tersebut. Tabbat siada Abi Lahabin wa Tab. Celakalah kedua-dua tangan dan celakalah dan Abu Lahab dan juga isteri. Jadi kita ambil pengajaran di sini supaya kita berdoa agar kita balik haji nanti, bahkan sekarang kita sudah mencintai kebenaran dan kita mencintai orang yang mencintai kebenaran. Kadang-kadang kita ni bukan orang yang pertama buat kebaikan. Kita balik Malaysia, kita akan tengok ada orang dah buat kebaikan, kita join kebaikan tersebut. Ataupun tak, di tempat kita tak ada orang baik, kita lah yang memulakan kebaikan, dan insyaAllah akan datang orang yang baik di belakang hari membantu. Mari sama kita berdoa. Bila kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, di bumi, di Bukit Sofa penuh barakah ini, wahai Allah, sucikan hati kami, sucikan jiwa dan perasaan kami, kerana sesungguhnya Sofa itu bermakna suci. Sucikanlah kami dengan kalimah Subhanallah, maha suci-Mu wahai Allah. Sucikan kami daripada syirik kekufuran. Sucikan kami dari akidah yang rosak. Sucikan kami dari pemikiran yang songsang. Sucikan akhlak kami dari sifat-sifat mazmum. Sucikan diri kami dari jiwa hamba-Mu yang berpura-pura munafik. Sucikan kami dari cabang-cabang sifat kemunafikan. Ya Akraman Akramin, Ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dan keluarga kami dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Selamatkanlah kami dan keluarga kami juga keturunan kami dari fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Selamatkan kami dan selamatkanlah keluarga keturunan kami dari fitnah Dajjal. Allahumma hdina bi husnil khatimah wa la tahkim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami kebaikan, kebenaran itu sebagai suatu kebaikan. Berikanlah kami kekuatan untuk mendukung dan memperjuangkannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebatilan untuk berpegang satu kemungkaran, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya, bahkan menolaknya. Wahai Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashrura wa dhunubana dhunuban maghfura wa 'amalana 'amalan salihan maqbula wa tijaratana tamur. Ya Rahim Ya Ghafur Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna
مولاي ولا مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Dan kita ada selanjutnya di Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. I suka tengok this part, this bangunan. Cantik. Kalau orang putih, orang Yahudi, orang Europe dia dapat datang tengok dengan semata-mata kepala sendiri bangunan ni, mesti dia orang kata the greatest bangunan. Tengok satellite, tengok. Satellite tak tengok dengan mata kepala sendiri. Tak dapat sentuh dengan tangan. Tak sama. Kita dapat rasa. Macam kita pergi tempat diorang, kita dapat rasa bangunan diorang. Diorang tak dapat rasa kita punya ni bangunan. Ya, biar mama je. Di. Kita nak menuju dekat tapak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah dibina sebagai perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita cerita apa yang di depan kita ni, di belah sana tu tuan-tuan boleh tengok lah rajang kita. Itu Jabal Abi Qubais tu besar sebesar-besar bukit, di mana yang disebut aslinya tadi ada 5,000 bilik. Dan dia juga ada lift dia sampai di dalam tanah sana. Dan dia ada jalan dia terus keluar di Kaabah. Jadi orang besar dekat sana, dia keluar di sana lah, tak lalui orang ramai jam di atas, tak, dia tahu di bawah sana. Dan di sini dia ada masjid, nama bukit ini Bukit Al-Amin. Amin nama dia, Bukit Al-Amin, yang diberi amanah oleh Allah untuk menyimpan batu Hajarul Aswad ketika mana berlaku banjir besar tenggelam seluruh dunia ini. Bukit itulah menjadi tempat simpanan Hajarul Aswad. Bila Nabi Ibrahim
bina je Kaabah, Jibril ambil balik batu tadi dan bagi pada Ibrahim dan masukkan ke tempat di Hajarul Aswad itu sekarang ni. Dan berlaku juga peristiwa jatuhnya Hajarul Aswad ketika mana zaman Rasulullah berumur 35 tahun. Nabi pembesar Quraisy ni berebut batu tadi, bergaduh. Nabi letak serban, Nabi angkat batu letak dan diusung oleh orang kafir Quraisy tadi, pembesarnya. Nabi juga pegang batu letak balik di situ. Maksudnya tangan Nabi yang mulia ya. Batu ni dia berwarna putih asalnya. Nak kongsi dengan tuan-tuan apa yang berlaku pada tahun 2010. Saya bawa jemaah umrah tabung haji travel orang Perak. Ini Dr. Zamri punya mau dah naik jadi menteri besar, dia bawa jemaah 2 bas. Saya ada di sini. Saya dalam habis saya bagi ceramah, datang 2 orang. Ustaz, saya nak cium Hajarul Aswad, saya masuk kepala, ada tangan halang. Saya tepis tangan, masuk kepala, tangan lain halang. Sampai sudah tak dapat cium. Hajarul Aswad ni betul bukan senang nak cium dia. Datang seorang lagi pula, dia kata, Ustaz, saya ni kan tak niat nak cium pun. Orang pesan, saya ni meniaga sup gearbox. Di apa-apa ni, di Perak tu apa nama yang tempat Dr. Zamri tu. Pulau Bangkok. Ya. Dia ada orang pesan, dia kata bawa duit sekali tawaf 1 rial pinjam dekat Hajarul Aswad. Itu betul tak betul, satu tak betul tu. Ya. Tapi dia buat jugalah, dia cari duit tak ada, rial pun tak ada kad hotel. Dia koyak kad hotel jadi 7. Sekali pusing masuk okey. Sampai yang ke-7 dia sedar dah ada di depan Hajarul Aswad. Polis yang jaga tu tolak kepala dia masuk dalam Hajarul Aswad. Dia pun pucuk dan dia tengok, dia kata ada 8 biji batu bercahaya putih. Dia tak tahu apa sebab putih. Dia sebut Hajarul Aswad. Lama dia tengok putih cahaya batu itu. Kemudian lama pun dia tarik balik kepala. Dah lama sangat. Tarik balik kepala, spek dia pakai tebal, dia tinggal dalam. Dia hulur tangan pula ambil spek. Itu dua yang situasi yang cium Hajarul Aswad, satu dapat, satu tak dapat. Nak terang pada tuan-tuan, Hajarul Aswad ini asalnya berwarna putih, tetapi kerana dosa manusia yang melekat itu jadi hitam. Itu Allah buka balik hijab sebenarnya nak tunjuk. Begitu juga di Jabal Abi Qubais ini. Saya ceramah di sini dah dengan jemaah kita, tiba pengsan seorang. Dia kata, saya tak kenapa pengsan. Dia kata, saya sedar boleh Ustaz, masa Ustaz ceramah kata di bukit ini ada Jabal Abi Qubais ini ada satu masjid. Dia nampak terus masjid tu. Nampak masjid dan nampak orang duk gamit dia. Takut dia nampak pengsan. Dia harap jangan pengsan lah, jangan nampak pula. Susah asli nak usung, senang. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau Allah nak buka, bermakna di sini tempat yang diseru, yang saya sebut tadi. Nabi Ibrahim menyeru maksudnya, Yohanes, wahai manusia, tunaikanlah haji, difardul kamu haji, maka berhajilah kamu. Seruan tadi disampaikan oleh Allah seluruh makhluk di dunia ini sampai ke alam roh, dan semua yang terbang di udara, yang melata di bumi, yang berenang di laut, semua menyahutnya, bukan manusia saja. Batu pun ada yang menyaut. Sebab itu tuan-tuan, dulu batu datang melontar di sini. Syahidah Kasim bawa batu daripada Malaysia. Batu tu menyaut. Batu yang menyaut datang. Manusia nyaut datang. Burung merpati, burung puyuh. Dia takkan burung pun menyaut. Itu yang kita makan tu. Dia menyaut lah, itu nak jadi makanan kepada tetamu Allah. Udang, ketam kita makan tu semua menyaut. Kalau tak nyaut, tak nak lah teman dia. Teman tak nak. Tak nak pergilah teman, tak ada, tak makan, ketam kita. Ya. Jadi itu dia kelebihan tanah haram Mekah ni. Yang datang menyaut sekali, datang sekali, yang dua kali. Mudah-mudahan kita yang ada di sini menyaut banyak kali, insya-Allah. Ya. Di belah depan ni tuan-tuan nampak ni, ini adalah maktabah. Maktabah ni iaitu perpustakaan. Di sinilah, kalau dia tulis di situ, dia kata tidak ada warid, tidak ada riwayat mengatakan ni tempat lahir Nabi. Memang bangunan tak ada lagi. Di sinilah tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dulu dengan Ustaz Said.
kami tengah nak buat ni, dia dah tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Itu akan dirobohkan. Tapi sekarang dia padam balik. Tak boleh roboh kot. Tak tahu sampai bila boleh bertahan. Saya dipahamkan dia banyak kali nak roboh, tak dapat nak roboh. Di sini tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kawasan ini. Dan dia ada bilik-biliknya dalam ni sebenarnya. Itu ketika mana Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serentak tahun itu jugalah Abrahah datang daripada Yaman nak serang Kaabah ini. Mereka berhenti sekejap di antara Wadi Mahsyar, Wadi Muhassir, di antara Muzdalifah dengan Mina. Kan kita lalu ke sana, itu kita lalu ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah ke Mina ada nama Wadi Muhassir. Di situ Abrahah tadi berkumpul di situ. Dan masa itu juga lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abrahah dia masuk, dia rampas dulu unta Abdul Muttalib 200 ekor. 200 ekor ni maksudnya kalau seekor unta berapa? 4,000. 4,000 seekor unta kali 200 jadi berapa? Dah banyak kan? Bentley dah tu. 4 kereta Bentley dia mana boleh. Lepas tu tuan-tuan, sebab itu dah turun ayat masa Nabi dah dibangkit jadi Rasul. Allah tanya Nabi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, kau diberitahu tak tentang apa yang telah kami lakukan pada tentera bergajah? Maksudnya masa lahir Nabi tadi, Abrahah bawa gajah yang banyak gajah datang, selebih 100 ekor gajah. Kereta kebal, satu kereta kebal datang nak serang Kaabah. Dia berhenti di stesen dia di Mahsyar. Ada seekor gajah ketuanya bernama Mahmud. Dikerah Abrahah suruh datang ke Mekah, anak dia dipukul tak nak datang. Bila pusing balik tuju ke Yaman, laju je dia. Ya, nama Mahmud tadi ni, dia tak nak pergi. Bila dia tak pergi, ketua tak pergi, dia punya gajah-gajah ni tak nak pergi. Itu tuan-tuan, gajah ni dia taat kepada ketua. Kadang kita ni tak taat ketua. Kita ni lebih buruk pada gajah lagi lah. Kalau gajah boleh taat, kita tak taat. Jadi tuan-tuan, Allah ceritakan pada Nabi Muhammad bila kata burung ababil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dia panggil Abrahah ni panggil Abdul Muttalib pergi. Dia tahu Abdul Muttalib, sekarang ni aku dah rampas kamu punya unta dan aku nak tawan Kaabah. Apa kamu nak minta? Kata Abdul Muttalib, aku minta balik aku punya unta 200 ekor. Ketawa Abrahah. Ketua Mekah, dia nampak unta 200 ekor je. Yang dia tak tahu aku nak pergi tawan Kaabah, nak balik Kaabah ke Yaman. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abrahah, unta tu aku punya. Kaabah itu ada tuan punya. Tuan punya je, Allah akan jaga Kaabah. Aku tak bimbang. Tapi unta tu aku bagi balik. Itu aku punya. Dia minta balik. Kemudian Allah kata burung ababil. Ni Allah kata tarmihim bihijaratin min sijil. Dilontarkan tentera bergajah ini daripada batu-batu daripada neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu jadilah mereka macam panah daun dimakan ulat. Siapa burung ababil ni? Burung apa ni? Garuda ke? Merpati ke? Dia hamamah. Elang ke? Selalunya burung ababil ni burung walik. Burung walik, burung kecil, burung layang-layang. Dalam kisah saya baca, kata burung walik ni kami tengah istirahat di dahan-dahan pokok di dalam syurga. Itu nak sejarah dia. Kami duduk berehat dalam syurga, tiba-tiba datang arahan Allah, wahai burung ababil, hai tugas kamu untuk memusnahkan tentera bergajah. Sekarang jalan. Kami terus terbang menjunam ke neraka. Sijil kami ambil 3 keturunan. Dan kami terbang menerobosi awan langit. Terus kami ke destinasi. Dia tak ada pakai radar pun. Terus sampai di Mahsyar dan kami tarmihim bihijaratin min sijil. Kalau burung walid tu, dia bawa batu besar mana? Kepala minci kecil tu je. Tapi kerana batu ni, batu neraka panas, maka jadilah mereka pakai daun dimakan ulat. Masa bila berlaku peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpadamnya api di Rom dan di Parsi. Lahir
lahir saja Nabi terpadam obor yang menyala beratus tahun tu di Rom dan pada terpadam. Mereka tahu dah. Dan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir saja Nabi bercahaya naik sampai langit ketujuh. Itu dia hebatnya. Kalau Nabi hebat, bermakna umatnya hebat. Pernah Nabi di Isra dan di Mi'raj, ketika mana berada di Baitul Muqaddis, Allah datangkan Nabi dan seluruh Nabi dan Rasul dengan roh dan jasad. Setengah ulama mengatakan begitu. Lalu ditanya, wahai para nabiku, rasulku, kalau ada pergi hidup, kamu nak jadi apa? Nak minta apa? Emas ke? Intan ke? Belian ke? Apa kata para nabi? Kami nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang jadi umat Muhammad adalah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya. Nabi Musa minta sangat nak jadi umat Nabi Muhammad. Sebab dia jadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling baik, ummatan wasatan, umat yang terpilih. Bukan umat sederhana, umat terpilih. Kita ni umat yang paling baik. Ya, berbalik pada kisah Maktabah ini, Nabi lahir di sini, maka Allah utuskan Maryam, ibu Isa, dan roh dan jasad, dan Asiyah, isteri Fir'aun, untuk membidani Nabi Muhammad SAW. Nabi masa lahir dah berkhitan. Berkhitan dah Nabi ini. Dan Nabi boleh bercakap masa itu. Ya. Asiyah ini isteri Fir'aun. Fir'aun ini tak Islam, tapi Asiyah ini Islam. Asiyah ini hebatnya Asiyah. Dan Allah hantar juga Masyitah, Maryam dan juga Asiyah. 3 orang. Siapa 3 orang yang ganti yang dihantar ni? Maryam ini yang jadi ibu Nabi Isa, yang tidak ada bapa, fitnah macam-macam. Masa dia mengandung Nabi Isa 8 bulan nak beranak dah. Tak ada makanan. Allah kata wahuzzi. Wahuzzi dalam Quran disebut, kamu goyanglah pokok tamar ini, yang pokok tamar ni pokok mandul. Digoyang, keluar tangkai, keluar buah, jatuh buah. Rutoban janiyah, rutok untuk makanan janin Nabi Isa. Sebab tu kita puasa ni, Nabi kata kalau puasa, berbukalah puasa kamu dengan rutoban, rutok, tamar muda. Fa'illam takun rutoban, kalau tak ada tamar muda, fatamarat buah tamar. Fa'illam takun tamarat, kalau tidak ada buah tamar, minumlah air asawat, air kosong. Tapi bolehlah minum sesyarab Bandung, boleh. Tapi bolehlah sesyarab Bandung, tak apa. Tapi kalau jangan minum yang sejuk, Nabi kata minum yang suam kuku. Itu yang baik sebenarnya. Okey. Itu Maryam. Maryam ini tuan-tuan, ibu Nabi Isa. Dia puasa dengan anak dia, tiba-tiba Nabi Isa turun kutip sayur, datang malaikat maut. Dia kata, wahai Maryam, aku malaikat maut nak cabut nyawa kamu. Nanti sekejap. Anak aku Aisyah di bawah. Aku malaikat yang bukan boleh tangguh. Maryam sentiasa dalam wuduk, dia takbir Allahu Akbar, sembahyang, dia sujud. Dalam sujud dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tak jatuh pun. Balik Nabi Aisyah, maghrib, dia masak siap, dia panggil, wahai ibuku, ni dah masuk waktu maghrib, marilah berbuka denganku. Tidak ada sautan. Nabi Isa tunggu sampai Isyak, masuk Isyak. Nabi Isa sembahyang Isyak. Wahai ibuku, dah Isyak sekarang ni, bangunlah wahai ibuku, kita berbuka puasa. Tak bangun mak Nabi Isa Maryam. Nangis Nabi Isa, tunggu sampai subuh. Subuh pun, wahai ibuku, dah subuh ni, apa sujud lama sangat. Bangunlah wahai ibuku, berbuka puasa denganku. Nabi Isa pun tak buka puasa. Kalau kita dari tadi kita buka puasa dah. Ya. Subuh, malaikat di langit dah menangis, wahai Allah, Engkau yang Maha Ke-19, bantulah Isa. Lepas subuh turun malaikat, wahai Isa, ibumu dah pun meninggal dunia. Menangis Nabi Isa. Dan Allah hantarkan juga Masyitah dan Asiyah untuk memandikan ibu Nabi Allah Isa. Dikebumikan. Bila dikebumikan, Nabi Isa kata, wahai Allah, aku tak sempat bercakap dengan ibuku, izinkan aku bercakap. Lalu dia bagi salam, Assalamualaikum ya ummi, wahai ibuku, apa khabar? Baik, wahai anak kesayanganku. Bagaimana nikmat di sana, wahai ibuku, wahai anakku. Bercakap, Nabi Isa bercakap dengan maknya. Segala nikmat syurga ibu dah dapat. Maksudnya kalau pergi kita ini nikmat syurga dah buka dah di sana. Bagaimana dengan sakaratul maut?
wahai ibuku, sampai sekarang ibu mak rasa gerun tengok muka Malakul Maut. Malakul Maut. Ya, itu kisah Maryam. Dan Asiyah. Siapa Asiyah yang membinani Aminah tadi tuan-tuan? Asiyah ni isteri Firaun. Yang membela Nabi Musa alaihissalam. Dan Masyitah juga. Ketika mana Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj, Nabi lalu satu tempat, Nabi rasa bau harum. Nabi tanya Jibril, bau apa ni? Daripada kubur Masyitah. Siapa Masyitah ini? Ya, nanti Ustaz Asnil kena sambung lah tentang kucing-kucing ni. Jangan habis dah Masyitah juga. Siapa Masyitah? Masyitah ini ialah tukang sikat rambut anak Fir'aun. Aja. Ketika sikat rambut, dia jatuh sikat. Allahu Akbar. Pusing anak dia. Siapa Allah itu wahai Masyitah? Allah itu Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abauki. Allah itu Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Bahasa Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Aku report nanti. Report lah. Dia report, tangkap dan ditanya, betulkah apa yang aku cakap wahai Masyitah? Yang kau sebut Allah? Ya. Siapa Allah itu? Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abauka. Allah Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Itu perkataan Masyitah. Lalu dia tangkap Masyitah. Dia bukan tangkap seorang, tangkap dengan keluarga sekali. Dan dia suruh Masyitah tarik balik, mengakulah aku Tuhan. Tidak, Masyitah kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Kemudian dipasangkan api, dinyalakan api 3 hari 3 malam dengan panggil apa, kawah yang dibuat pada tembaga, merah menyala tembaga tadi. Dan dikumpulkan anak beranak, 3 anaknya, 5 beranak dengan suami. Ditangkap suami, suruh Masyitah kembali kepada agama asal. Tidak, Masyitah kata tangkap suaminya dan dilempar di dalam kawah. Tak sampai 5 minit hancur luluh kulitnya, bercerai tulang daripada uratnya, jadi tulang satu-satu jatuh. Wahai Masyitah, kamu siapa aku? Siapa Allah? Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abauka. Allah Tuhan aku, Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Sama jawapannya. Tangkap anak sulung, dilemparkan di dalam kawah. Terkedik-kedik, tak sampai 5 minit hancur luluh habis tuan-tuan. 3 hari 3 malam dipanaskan api. Tangkap anak, tanya lagi, siapa aku? Engkau. Siapa Allah? Allah Tuhan aku, Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Tangkap anak kedua berkedik-kedik. Dan dia rampas anak yang ketiga, anak dalam pangkuan, dalam susuan lagi. Anak yang masih menyusu, tak kenal erti kehidupan. Bila ditangkap anak nak dilempar, terdetik hati Masyitah. Ya Allah, terdetik tadi, kesian macam mana Allah nak terpatah balik. Lalu anak dia kata, wahai ibuku, tetaplah iman kamu dengan Allah. Kita akan jadikan aku ni orang yang sabar. Dilempar anak tadi tuan-tuan. Tak sampai 5 minit hancur lebur. Dengan Masyitah seorang tanya, wahai Masyitah, kamu nak tarik balik tak? Apa kata Masyitah? Lagi kuat dia apabila anak bagi semangat. Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abauka. Allah Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Lalu ditangkapnya Masyitah, dilempar ke dalam kawah. Juga semuanya menjadi syahid. Dan kubur mereka wangi ketika mana Nabi naik di Isra dan di Mi'raj dan ke langit tuan-tuan. Hebatnya Masyitah, Sri Kandi yang kuat iman dia, mempertahankan agama akidah dia tuan-tuan. Jadi mempertahankan akidah ini ialah jihad, syahid, ya, mati syahid. Jadi tuan-tuan, mereka itulah yang datang membidani Aminah, ibu kepada Rasulullah SAW. Ya. Di depan kita ni, okey, lagi saya sambung balik sikit ya. Di depan kita ini tandas. Ya, tandas, nampak tandasnya? Di sinilah rumah Nabi bersama Sayyidatina Khadijah. Di kawasan inilah ya, rumah Khadijah. Nabi dibuat tandas ya, rumah Sayyidatina Khadijah. Jadi tempat di situlah Nabi melahirkan. Kan Nabi melahirkan, isteri Nabi melahirkan 7 anak Nabi. Ingat nama anak Nabi? Ruqyah. Kalau tak ingat, tanya anak dia menyanyi. Anak Nabi ada 7 orang.
3 lelaki 4 perempuan. Ibrahim, Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Rukiah. ini Ruqayyah ya, tapi dia buat Umi last kali Umi Kalsum. Mana-mana susun pun tak apa. Ya, Abdullah, Ibrahim, Abdullah, Qasim. Qasim, Ibrahim, siapa lagi? Abdullah. Kemudian tunggulah anak Nabi yang 4 orang tadi. Dan Nabi membesarkan di sini, dan salah seorang anak Nabi yang menjadi kesayangan Nabi ialah Sayyidatina Fatimah. Fatimah ni isteri kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi cukup sayang Fatimah. Nabi kata, kalaulah sesiapa yang menyakiti Fatimah, seolah menyakiti aku. Kenapa? Fatimah ni antara anak-anak Nabi yang tak sihat, kurus kering badannya. Bila tak sihat, sakit, Nabi tumpahkan sedikit kasih sayang Nabi lebih pada anak-anak yang lain. Dan Fatimah ni juga tuan-tuan merupakan anak yang pandai mengambil hati Rasulullah SAW. Kita ni kalau anak pandai ambil hati macam mana? Beli baju, Allah cantiknya ya, abang suka sangat. Ada juga anak kita beli baju, tengok beridak. Bila tengok beridak memang tak dapatlah baju lepas tu. Ini kita beli je, oi cantiknya ayah beli, cantiknya ayah beli, cantik. Dapat banyak lah juga. Gitulah Fatimah. Dia pandai mengambil hati ayahnya. Dia bukan bodek ni, bukan. Dia memang dia sifat semula jadi dia. Soal hati ini lain tuan-tuan. Hati ini soal hati lain. Fatimah juga antara orang yang pandai memasak. Sebiji sama dengan Khadijah yang masak. Sama dengan mak. Lima tumpahnya kuah pada anaknya. Tapi tak semua anak boleh masak sama. Janganlah kau buat saya tuan-tuan, saya suka yang masakkan kakak nombor 2. Kakak nombor 1 tak sedap sangat. Kakak adik tadi masak tuan-tuan campur macam-macam. Sedap bang? Tak. Abang ni orang masak tak sedap. Memang tak sedap. Jadi saya memang cakap tak sedap. Abang kecil hati. Saya kata nampak jangan kalau cakap sedap kan tipu pula. Tapi kakak saya seorang lagi tu masak memang dia kalau masak ni lempar-lempar je. Tapi memang sedap. Tapi dia M. Dia kata apa M tu dik? Malas. Dia yang rajin, orang sedap masak pemalas pula. Jadi kalau saya balik, dia tahulah saya nak makan apa. Bihun ni dia lempar tapi terasa tangan tu masak. Jangan balik tak sedap, suami kita tak sedap, tak masak pula. Ya, tangan kita yang masak tu melambatkan suami, insyaAllah. Jadi Fatimah ni dia pandai masak macam mana Khadijah. Dan Nabi makan, Nabi teringat Khadijah. Ya, wafatnya Khadijah itu Nabi diangkat ke langit. Ya, sebabnya saya panggil doa untuk cita. Dan ada lagi sejarahnya, Ustaz akan cerita balik tambah sikit. Masjid Kucing, Masjid Jin. Silakan Ustaz. Kita selawat dulu. Allah sama-sama bertahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah kami di pagi ini rasa cinta dan kasih kepada kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga rasa cinta dan kasih kepada mereka yang mencintai kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuh rasa penghayatan, penuh rasa kecintaan, penuh rasa kerinduan kepada kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, doronglah diri ini agar berselawat ke atasnya dengan selawat yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pagi, petang, siang dan malam. Ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang banyak selawatnya kepada kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kurniakanlah kami kepada kami keturunan anak-anak cucu cicit yang dah banyak selawatnya ke atas kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga seterusnya dapat mewarisi perjuangan kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, sebagaimana kami mendambakan keampunan-Mu, kurniakanlah kami juga rahman dan rahim-Mu. Juga kurniakan kepada kami janji syafaat kekasih-Mu, hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, teguhkan keyakinan dan iman kami seumpama keyakinan Masyidah dan juga keyakinan Asiyah, juga keyakinan orang-orang saleh terdahulu daripada kami, wahai Allah, yang kekal hidupnya dengan la ilaha illallah dan matinya dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, anda sekiranya lidah ini keluh menjelang sakaratul maut, datangkanlah keluarga kami, anak lelaki ataupun anak perempuan kami yang membisikkan ke telinga ini, ibu, ayah, sebutlah la ilaha illallah, dan lantas kami dapat mengakhirkan hayat kami dengan kalimah suci la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami bermohon di membuka Mekah ini, wahai Allah, dikurniakan solat yang khusyuk, jiwa hamba-Mu yang tunduk saat kami sujud dan rukuk di depan-Mu, wahai Allah. Kurniakanlah kami solat yang khusyuk, ya Allah. Bantulah kami agar solat kami khusyuk, ya Rahman. Bantulah kami agar solat kami khusyuk, ya Rahim. Di rakaat yang pertama, ya Allah, di rakaat yang kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya Rahim. Pada tahiyat awal, ya Allah, juga pada tahiyat yang akhir, ya Allah. Rukuk yang awal, rukuk yang akhir, ya Allah. Sujud yang awal, sujud yang akhir, ya Allah. Jadikanlah solat yang khusyuk itu dapat menyebabkan hidup kami tenang dan bahagia, wahai Allah. Bahagiakan rumah tangga kami, bahagiakan rumah tangga adik-beradik kami, bahagiakan rumah tangga teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Lindungi kami dan keluarga kami dari fitnah sihir akhir zaman. Lindungi keluarga kami dari gangguan iblis, syaitan dan jin yang jahat, ya Allah. Engkau sesungguhnya maha berkuasa, ya Allah. Engkau Tuhan yang maha melindungi, ya Rahman, dari kejahatan mereka yang berhasad dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan juga agar kehidupan kami segalanya kebaikan, ya Allah. Kehidupan sebelum mati akan kebaikan yang banyak, ya Allah. Kehidupan selepas mati akan kebaikan yang banyak, ya Allah. Dan selamatkan kami dari azab api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami tidak malu mohon syurga-Mu, ya Allah. Walaupun kami tidak layak masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Kami mohon lindung dari neraka-Mu, ya Allah. Walaupun kami ada perangai bodoh ahli neraka-Mu, ya Allah. Ini kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Kami hanya tinggal seminggu saja berada di bumi Mekah ini, wahai Allah. Mungkin ada doa kami di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina yang masih belum Kau kabulkan, ya Allah. Mungkin kerana hati ini baru penyakit, ya Allah, maka Kau terimalah doa kami, ya Allah. Saat ini kami berdoa bersama suami dan isteri kami, ya Allah. Kami sedang berdoa bersama ayah dan ibu kami, ya Allah. Kami sedang berdoa dengan teman-teman dan rakan-rakan seperjuangan kami di kota Mekah ini, ya Allah. Kami sedang dalam majlis mempelajari akan sirah kekasih-Mu, buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah kami agar kami sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memperbaiki ibadah kami kerana-Mu. Bantukanlah kami agar kami ikhlas dalam beribadah. Bantulah kami, wahai Allah, agar kami istiqamah di dalam beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura
مشكورا وذنوبنا ذنوبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. Kami teringatkan anak-anak kami di tanah air, wahai Allah. Lindungi anak lelaki dan anak perempuan kami, wahai Allah, dari sebarang fitnah dan mara bahaya, ya Allah. Selamatkan harta benda dan keluarga kami semua, ya Allah, di bawah perlindungan dan pengawasan-Mu, ya Allah, sehingga kami selamat pulang ke Madinah nanti, wahai Allah. Bahkan ketika kami selamat sampai ke tanah air nanti, wahai Allah, membawa keampunan dan rahmat-Mu, ya Allah, sehingga nyawa sampai ke tenggorokan, ya Rahman. Matikan kami bersama hamba-hamba-Mu yang beriman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Kemari kamu. Datang dan bagi assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa aku? Pokoknya kata asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Asyhadu annaka rasulullah. Aku nak saksi tidak Tuhan melainkan Allah, dan aku saksi bahawa engkau Rasulullah. Pokok tu cabut dengan akar-akar pergi, dan dia masuk balik ke tempat dia. Adakah orang kafir masuk Islam? Tak juga. Tuan-tuan, kata Nabi Muhammad sihir. Dia lagi jauh lagi sana, 2 kilo dari sini ialah perkuburan Ma'la, tempat di mana disemadikan jasad yang mulia isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Di situlah isteri Nabi letaknya. Selebihnya isteri Nabi ada di 2 orang, Maimunah juga di Mekah, dan selebihnya isteri Nabi ialah di Madinatul Munawwarah. Okey, kita bawa ke Babus Salam, Ustaz. Itu dia Babus Salam. Nah, kita ke rumah Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat dia.